Assalamualaikum and hi, nama saya Muhammad Mursyid bin Ramli daripada Kumpulan 4 ingin membicarakan tentang penularan coronavirus di Malaysia. Di Wuhan pada Disember 2019, satu kumpulan kes pertama yang menunjukkan tanda-tanda pneumonia atas sebab yang tidak diketahui dikaitkan dengan pasar borong yang menjual haiwan dan makanan laut serta mempunyai 1,000 gerai menjual ayam, daging kelawar, marmot, ular berbisa, rusa dan organ-organ binatang liar yang lain. Hipotesis segera bahawa ini merupakan coronavirus baru dari sumber haiwan. Coronavirus terutamanya menular kepada haiwan tetapi telah diketahui berkembang dan menjangkiti manusia. Pada masa lalu seperti yang telah diketahui dengan penyakit hampir serupa seperti SARS dan MERS yang menyebabkan gejala penyakit pernafasan ringan seperti sesama biasa. Urutan genom SARS coronavirus 2 lebih daripada 85% yang serupa dengan beberapa coronavirus di dalam kelawar. Semua coronavirus yang diketahui menjangkiti manusia telah terbukti tersebar dalam kalangan manusia. Penyebaran coronavirus berlaku antara kenalan rapat mulai bersin dan batuk. Coronavirus telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari 2020. Pada awalnya, Malaysia melaporkan jumlah kes yang tertinggi di Asia Tenggara pada bulan Mac dan awal bulan April. Kes aktif harian di Malaysia telah menurun dengan stabil daripada kemuncak 2,596 kes aktif pada awal bulan April kepada turun 250 kes aktif pada akhir bulan Jun. Jumlah kes negara ini sejak itu diatasi oleh Filipina pada 14 April, Indonesia pada 15 April, Singapura pada 18 April dan Myanmar pada 28 September. Tetapi keparahan wabaknya tetap lebih teruk daripada negara jiran seperti Thailand, Vietnam, Kemboja, Brunei, Timor Leste, Laos dengan jumlah kematian yang lebih tinggi daripada Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei, Kemboja, Timor Leste dan Laos. Lonjakan kes secara berkala daripada kluster selanjutnya dalam komuniti setempat iklah imigran, pusat tahanan immigration, penjara dan kemudian kemudahan kesihatan terus dilaporkan sejak letusan awal wabak. Pada bulan September dan Oktober 2020, berlaku semula peningkatan kes yang mendadak di seluruh negara susulan daripada letusan wabak di Sabah dan kawalan rangkaian jangkitan diperburuk lagi oleh kelewatan kerajaan untuk mengenakan sekatan mencukupi dengan segera sehingga tercetusnya gelombang ketiga yang lebih meluas daripada yang sebelumnya dengan lebih daripada 70,000 kes yang disahkan, lebih 10,000 kes aktif dan lebih 370 kematian. Malaysia kini berada di tempat keempat dalam jumlah kes jangkitan dan kematian di Asia Tenggara di belakang Indonesia, Filipina dan Myanmar. Setakat 6 Disember 2020, terdapat sebanyak 72,694 kes yang telah disahkan di Malaysia dengan sebanyak 61,273 kes sudah pulih sepenuhnya dan 382 kes kematian serta 11,039 kes masih aktif. Salam sejahtera. Nama saya Aoyong Lishan. Sekarang saya akan membincangkan gejala virus corona dari hari ke hari. Sekiranya seseorang dijangkiti virus ini, berbagai gejala akan bermunculan bertahap. Pada hari pertama sampai hari ketiga, pesakit akan mengalami simptom sama seperti selesema. Ada pula yang perut rasa kurang selesa seperti masuk angin. Kebanyakan pesakit tidak demam, tidak berasa lelah dan masih boleh makan dan minum secara biasa. Mulai hari keempat, sesetengah pesakit akan mengalami sesak dan kesulitan bernafas, terutama jika mereka berasal dari kelompok lanjut usia atau sudah mengidap sesuatu penyakit. Suhu badan mereka akan meningkat dan dalam lingkungan 36.5. Selain itu, tubuh pesakit akan menjadi mudah lelah dan mereka akan mengalami sakit kepala ringan. Semakin hari,
gejala yang ditunjukkan juga akan kian meningkat. Pada hari ke-6 ini, pesakit akan mengalami demam hingga 37 derajat Celcius, diiringi pula dengan batuk kering atau berdahak. Pesakit akan mengalami sakit kerongkong ketika makan, cakap atau menelan makanan, sehingga suara menjadi serak. Pesakit juga akan merasa sakit kepala dan sirik-mirik bisa muntah. Seperti dikatakan sebelumnya, setiap hari gejala yang ditempuhkan juga kian bertambah parah. Pada hari ke-7 sampai hari ke-9, pesakit akan mengalami demam tinggi dan suhu badan meningkat lebih 38 derajat Celcius. Pesakit mula sulit bernafas, bahkan setiap bernafas akan terasa lebih berat. Batuk secara terus-menerus, kepala menjadi semakin sakit, tubuh juga merasa nyeri di bahagian sendi dan sakit di bahagian punggung. Pada saat ini, tes darah dan rotgen paru-paru harus diambil untuk diperiksa. Sekiranya sesiapa mempunyai gejala demam atau jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan selesema, ia seharusnya segera berjumpa dengan doktor. Orang tersebut perlu mendapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan terdekat. Pakai pelitup muka, jaga pergerakan sekurang-kurangnya 1 meter dan amalkan etika batuk dan bersin apabila keluar dari rumah untuk mendapatkan rawatan. Dilaporkan bahawa terdapat juga sesetengah orang yang disahkan keputusan yang positif tidak menunjukkan sebarang simptom dijangkiti COVID-19 seperti demam atau batuk. Namun, virus ini tetap wujud. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, kajian menunjukkan bahawa individu yang tidak bergejala mempunyai beban virus yang sama seperti individu yang bergejala. Ini bermaksud, sama ada individu itu bergejala atau tidak, mereka tetap boleh membawa virus berkenaan dengan jumlah yang sama bagi menjangkiti individu lain. Jangkitan oleh pesakit tidak bergejala bukanlah perkara biasa dan menunjukkan wabak berkenaan lebih sukar dibendung berbanding penyakit lain kerana ia boleh menyebabkan lebih banyak jangkitan kepada komuniti. Assalamualaikum, saya Narizatu Akmal binti Abdul Manan. Saya akan membentangkan bagaimanakah cara COVID-19 ini tersebar. Penularan novel coronavirus COVID-19 daripada individu kepada individu yang lain adalah melalui beberapa cara. Yang pertama adalah penyebaran secara terus atau kontak rapat, iaitu titisan secara daripada individu yang positif terkena secara terus kepada individu lain ataupun kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Seperti darah raja, kriteria kontak rapat adalah seperti darah raja di sebelah. Titisan secara ini datang dari hidung atau mulut yang terhasil apabila mereka bersin, batuk ataupun bercakap. Ia bersifat agak berat dan tidak akan berterbangan bagi jarak 1 meter, lebih daripada 1 meter. Jadi itu sebab yang penting untuk mengekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berjumpa dengan individu yang bergejala untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan. Seterusnya adalah penyebaran secara tidak terus. Jika seseorang yang dijangkiti COVID-19 bercakap, batuk atau bersin dan titisan dicair dari hidung atau mulut yang tersebar ini melekat pada objek dan permukaan di sekelilingnya, maka individu lain yang menyentuh objek atau permukaan ini mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan apabila mereka menyentuh mata, hidung atau mulut selepas menyentuh permukaan yang tercemar. Disitulah keadaan yang mengakibatkan berlakunya transmisi. Perkongsian makanan, minuman atau peralatan yang tercemar dengan rembesan virus juga boleh menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk tidak berkongsi peralatan dan mencuci tangan dengan sabun lebih kerat untuk mengelakkan jangkitan. Selain itu, ada juga teori atau pendapat tentang cara penyebaran virus ini yang tidak khusus. Yang pertama, pakar di China berpendapat bahawa virus ini tersebar melalui bawaan udara ataupun airborne. Namun teori ini tidak mendapat kata sepakat dalam kalangan saintis maupun pakar perubatan. Tapi penyebaran ini lebih kepada petugas kesihatan kerana mereka perlu melakukan proses inkubasi dengan prosedur untuk menyelamatkan pernafasan pesakit. Keadaan itulah yang menghasilkan airborne. Tetapi mod ini bukanlah mod yang penyebaran sebenar virus COVID-19 ini. Yang kedua, pakar antarabangsa berpendapat bahawa
cherry berry merupakan ejen kedua yang menyebarkan virus ini, kerana terdapat satu kajian di mana bahan kumus yang terhasil daripada pesakit COVID-19 terdapat virus pada bahan kumus tersebut. Namun, setakat ini tiada laporan yang menunjukkan ada pesakit yang dijangkiti melalui cara ini. Akhir sekali, perokok dikatakan menyebarkan virus COVID-19 melalui asap rokok mereka. Golongan perokok bukanlah penyebar virus, sebaliknya mereka mempunyai berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan virus ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Fahabiti Sekapli akan membentangkan mengenai golongan berisiko tinggi dijangkiti penyakit COVID-19. Terdapat 3 golongan yang berisiko tinggi dijangkiti penyakit COVID-19 iaitu kanak-kanak, warga emas dan orang yang mempunyai penyakit kronik. Golongan kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak digalakkan untuk mengunjungi ke tempat sesak yang menjadi tumpuan orang ramai seperti pasaraya dan pusat beli belah. Dipetik daripada laporan Isra Awani, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan sebanyak 317 kes positif COVID-19 yang direkodkan sehingga 16 Mei 2020 untuk golongan kanak-kanak yang berusia kurang dari 12 tahun. Manakala untuk golongan warga emas pula, terdapat 2 kelompok yang dikategorikan berisiko untuk berdepan kematian apabila dijangkiti virus ini, iaitu golongan warga emas yang berusia 55 sehingga 59 tahun dan 60 sehingga 64 tahun. Faktor umur dan penyakit kronik yang dihidapi merupakan isu yang dikaitkan dengan warga emas. Golongan yang menghidapi penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kegagalan bau pinggang, penyakit paru-paru dan serangan jantung juga antara yang berisiko tinggi terkena jangkitan COVID-19 kerana mereka akan mengalami gejala dan komplikasi yang teruk. Jumlah virus, replikasi virus di paru-paru dan reaksi imuniti terhadap virus merupakan punca-punca kepada tahap dan akibat jangkitan COVID-19. Menurut pakar perubatan dalaman Hospital Columbia Ashraf, Ketua Dr. Muhammad Syahruddin menyatakan bahawa pesakit yang mengidap diabetes mellitus menyumbang hampir 30% dalam statistik jumlah pesakit COVID-19. Dapat disimpulkan bahawa ketiga-tiga golongan tersebut lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19 disebabkan tahap imunisasi mereka yang lemah berbanding dengan golongan remaja dan orang dewasa. Selamat sejahtera, nama saya Wong Ping Hui. Penularan wabak COVID-19 di Malaysia bermula seawal 25 Januari 2020. Untuk menangani dan memutuskan ancaman COVID-19, kerajaan telah mengambil beberapa langkah pencegahan. Pertamanya ialah kesiapsiagaan dan peningkatan kapasiti makmal. Sebagai langkah di Malaysia, terdapat 60 makmal di Malaysia yang boleh menjalankan ujian Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RRT-PCR), iaitu 18 hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), 1 makmal kesihatan awam kebangsaan, 4 makmal kesihatan awam, 1 institut penyelidikan perubatan IMR, 2 buah makmal Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan sebuah makmal Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), serta 13 universiti dan 20 makmal-makmal swasta. Untuk pelan jangka masa terdekat, KKM sedang mengusahakan satu makmal modular di Tawau sementara menunggu pembangunan satu makmal molekular yang tetap di Hospital Tawau. Gene Expert merupakan Point of Care Testing (POCT) untuk menjalankan ujian COVID-19 telah diperolehi oleh Kementerian dan ditetapkan di beberapa hospital di Sabah. Kaset Gene Expert COVID-19 telah diperolehi oleh Kementerian dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan akan diagihkan kepada Hospital Queen Elizabeth, Hospital Sandakan, Hospital Tawau dan Hospital Labuan dalam masa terdekat. Pada 16 hari bulan Mac, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) mulai 18 hingga 31 Mac di seluruh negara. Sewaktu itu, negara kita tengah memasuki fasa pembenungan akhir atau late containment, iaitu bila negara kita merekodkan
553 kes positif COVID-19. PPP dapat membantu kerajaan menangani wabak COVID-19 kerana ia dapat memutuskan rantaian positif COVID-19. Hal ini kerana PKP dapat mengawal pergerakan orang ramai dengan mengarahkan orang ramai supaya duduk di rumah dan kekal tenang. Hal ini bagi mengelakkan kewujudan fase baru COVID-19 ketika fase pertengahan. Selain daripada kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO turut memainkan peranan. Beberapa buah hotel telah menawarkan untuk dijadikan sebagai pusat karantin seperti hotel di Cyberjaya yang memberikan perkhidmatan sebagai pusat karantin kepada mereka yang baru pulang dari luar negara. Pakar-pakar dalam bidang masing-masing seperti pemilik pencetak 3D dan membuat perisai muka, mereka fashion menyediakan PPE, farmer menjual barangan segar, serta para NGO yang menyalurkan makanan dan keperluan harian juga terus menawarkan diri. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.